Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung dalam topik yang seterusnya dalam subjek CQ 241 ini, iaitu tentang topik sumber dan metodologi pengkajian ekonomi Islam. Okay. So basically dalam topik ini kita nak bincangkan tentang bagaimana ekonomi Islam itu dikaji kan, dan dari mana sumber asalnya. Okay. So, kita tengok dalam konteks Islam ini adalah satu agama yang universal, dan kita bincang tentang Islam itu berasaskan pada konsep tauhid, iaitu konsep keesaan kepada Allah SWT. Okay. Dan daripada sudut itu, Islam mengamalkan juga satu konsep tawazun, kan, iaitu seimbang, kan. Dia juga lengkap bagi menjaga kepentingan dan kebajikan manusia secara keseluruhan. Okay. Seperti yang banyak kali saya ulang, tentang satu perbezaan utama antara pandangan ekonomi Islam ini adalah bahawa in term of resources, kan, ataupun pemilik harta di muka bumi ini, ekonomi Islam berpandangan pemilik harta di muka bumi ini adalah milik Allah SWT, kan, dan manusia itu hanyalah seorang pengurus, kan, yang khalifah yang diamanahkan untuk mentadbir urusan di muka bumi. Okey. So tujuan pemilikan harta dalam konteks harta manusia di muka bumi ini adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia sejagat dan keadilan sosioekonomi. Okey. So penting term keadilan sosioekonomi itu perlu difahami, kan, bagaimana maknanya dengan bila mana kita sedar bahawa harta itu adalah hak milik Allah SWT, kita sebagai pengurus ataupun orang yang diamanahkan untuk menjaga harta Allah SWT di atas muka bumi ini perlu melakukan sesuatu untuk mencapai keadilan sosioekonomi, kan. Sebab itu kita ada sistem zakat, kita ada sistem sedekah, kita ada sistem wakaf, kan. Maksud keadilan sosioekonomi itulah maknanya kita nak rapatkan jurang di antara orang yang miskin dengan yang kaya, dan dalam masa yang sama kita nak, kalau boleh, tiada orang miskin tu, kan. Kalau boleh, biar semua orang mampu hidup dalam keadaan yang selesa. Okey. Dalam konteks pemikiran ekonomi Islam ini, macam saya cakap tadi, pemikiran ekonomi Islam ini berasaskan konsep tauhid. Okey. Dan asas penting pemikiran ekonomi Islam ini macam tadi. Pertama, pemilikan harta ini milik Allah SWT. Manusia ini hanya merupakan khalifah. Khalifah ini dalam konteks maknanya kita ini pengurus ataupun orang yang diamanahkan untuk menguruskan harta di muka bumi. Harta-harta ini adalah untuk kemudahan manusia, kan, dan dia dalam lingkungan peraturan yang dibenarkan. Maknanya kita still tidak boleh terlibat dalam kontrak-kontrak contohnya yang diharamkan oleh Allah SWT, kan. Kita tidak boleh terlibat walaupun kita tahu contohnya kalau harta ini dilaburkan dalam kegiatan judi contohnya, kan, harta itu akan berkembang dengan sangat banyak, kan. Tetapi ia tidak dibenarkan oleh Allah SWT, jadi kita tak boleh buat. Okey. Pemikiran ekonomi Islam juga matlamatnya adalah memenuhi matlamat ubudiyah kepada Allah SWT. Okey, ini kita dah bincang dalam konteks tauhid. Dan yang terakhir, perlu difahami kenikmatan dunia itu dalam konteks ekonomi Islam. Kenikmatan dunia, kenikmatan harta itu hanyalah alat yang bersifat sementara, kan, dia tidak kekal. So, pertumbuhan ekonomi Islam itu bermula dengan kedatangan Islam itu sendiri. Okay. Sebab kalau kedatangan Islam itu dia luas lah, dia punya sistemnya. Dia merangkumi sistem politik, sosial dan ekonomi. Dia bukan sekadar satu ritual penyembahan kepada Tuhan, tidak. Tapi sistem ekonomi Islam itu datang dengan keseluruhan sistem, kan. Dan bila mana kita tengok dalam metodologi asas ekonomi Islam ini, dia ada dua bahagian. Okey, satu bahagian yang tetap, kan, maknanya bahagian yang tidak berubah, kan. So bahagian tetap ini adalah asas pemikiran ekonomi yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak boleh dipinda atau diubah mengikut akal manusia, kan. Contohnya Allah ada kata dah haramkan riba, kan. Tak boleh lah nak ubah, kan. Allah dah kata dah haramkan
judi, dah haramkan gharar, maisir, elemen gharar, elemen maisir kan. Kita tak boleh ubah guna akal kita kan. Kita tak boleh cakap itu apa yang diturunkan 1400 tahun dahulu mungkin tak valid sekarang. Tak, sebab benda tu memang tetap kan. Tetapi dalam masa yang sama ada terdapat bahagian yang boleh berubah kan. Bahagian yang boleh berubah itu dia berkait dengan kaedah dan cara untuk melaksanakan konsep yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah kan. So itu perlu melalui proses ijtihad lah. Ijtihad itu nanti kita akan bincangkan lah tentang apa itu ijtihad. Okey. Dan sistem ekonomi Islam itu bersifat menyeluruh, lengkap dan bersepadu. Macam kita sudah cakap tadi, dia bersandarkan kepada sumber-sumber yang autentik dan autoritatif yang diterima oleh seluruh umat Islam. Dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Okey, ini yang paling utamalah, Al-Quran, Sunnah. Lepas tu kita ada ijma', qiyas. Lepas tu kita ada juga ijtihad yang digunakan oleh ulama dalam menentukan suatu hukum. Okey. So dalam konteks manhaj ataupun bagaimana sistem ekonomi Islam itu dihasilkan, dia ada beberapa kaedah. So yang pertama, dia menggunakan kaedah usul fiqh. Okey. So usul fiqh ialah ilmu yang membicarakan tentang kaedah-kaedah yang dijadikan perantaraan untuk mengeluarkan atau memahami hukum-hukum syarak yang praktikal dari dalil-dalil yang tafsili. Okey. So maknanya dia adalah merupakan satu proses pengeluaran hukum lah kan, daripada satu dalil kita nak extract. Okey. So yang seterusnya adalah qawaid fiqhiyah. Okey. So qawaid fiqhiyah ini merupakan kaedah umum yang meliputi seluruh cabang masalah fiqh yang menjadi pedoman atau panduan untuk menetapkan hukum setiap peristiwa fiqhiyah. Okey, tak kisahlah sama ada yang telah ditunjukkan oleh nas yang sharih, maksudnya nas yang jelas, maupun yang belum ada nas kan. Okey. So prinsip-prinsip umum yang terdiri ni untuk dalam qawaid fiqhiyah ni banyak kan. Ada yang ulama letakkan sampai 40 kaedah dan ada yang lebih. Okey, contohnya Imam Syekh Izzuddin Abdul Salam, dia menggunakan 2 kaedah saja, iaitu yang pertama menolak segala yang merosakkan, darul mafasid. Yang kedua, menarik segala yang maslahat, yang baik, jalbul masalih. Okey. Abu Qadi, dia daripada mazhab Syafi'i, dia nyatakan 4 kaedah. Okey, yang ni mungkin ramai yang familiar. Okey. So keyakinan itu tidak dapat dikalahkan oleh keraguan. Al-yakin la yuzalu bisyak kan. Okey, yang kedua, kesukaran dapat menarik kepada kemudahan. Masyaqqah tajibu taisir kan. Yang ketiga, kemudaratan harus dilenyapkan. La darar wa la dirar kan. Yang keempat, adat dapat dijadikan sebagai hukum. Al-adatul muhkamah kan. Jadi itu yang dinyatakan oleh Imam Abu Qadi kan. Lepas tu ada ulama mutaakhirin pula. Ulama mutakhirin tu maksudnya ulama yang terkini lah, yang agak baru-baru lah kan. Dia maknanya yang selepas daripada Abu Qadi itu, dia tambah satu lagi kaedah, iaitu segala urusan terkandung kepada tujuannya. Betul, dia berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat kan. Okey. So kesimpulannya dekat sini berkait dengan qawaid fiqhiyah ini, para ulama tak sepakat dalam menentukan jumlah kaedah fiqhiyah yang sebenarnya kan. Ada yang cakap 40, ada yang cakap 4, ada yang cakap 5 kan. Tapi cuma konteksnya itu ada kan. Okey, manhaj yang seterusnya adalah maqasid syariah kan. Ataupun kita panggil the purpose of syariah, tujuan syariah itu. Okey. So maqasid syariah ini adalah satu sistem peraturan Islam yang mempunyai objektif dan tujuan tertentu. Okey. Antara dia ada 5 lah maqasid syariah yang biasa kita sebut kan, yang biasa kita familiar, dan ini yang diijma'kan oleh ulama lah. Ijma' tu maksudnya kesepakatan antara ulama. Okey. So yang pertama, memelihara agama atau akidah, ini kita panggil hifzuddin. Okey. Yang kedua, memelihara jiwa, hifzun nafs. Okey. Yang ketiga, memelihara akal, kan, hifzul akal. Yang keempat, memelihara harta, hifzul mal, kan. Yang kelima, memelihara maruah, kehormatan ataupun keturunan, hifzun nasab. Okey. Dan matlamat syariah, kan. Yang ni kita sudah bincangkan tentang 3 matlamat syariah itu, yang daruriyah, hajiyah
dan tahsiniyat, kan. So apa tu yang paling asas adalah untuk kita selesaikan isu-isu daruriyat, kan. Kita kena pastikan setiap manusia itu mempunyai, kita berbicara tentang hak asasi manusia, kan. Hak asasi manusia itu selari dengan kepentingan daruriyat, kan. Manusia itu perlu ada tempat tinggal, kan. Manusia itu perlu ada makanan, manusia itu perlu ada pakaian, kan. Yang asas, kan. Kalau apa tu ekstra tu dia dah pergilah kepada hajiyat dan tahsiniyat, kan. Tapi kita berbicara tentang yang asas itu, iaitu daruriyat, kan. Okey. Okey, kalau kita tengok sumber hukum dalam kajian ekonomi Islam ni, yang tadi kita dah bincangkan tentang apa itu Al-Quran itu, kan. Al-Quran itu menjadi sumber utama dalam kajian ekonomi Islam. Ya, apa itu Al-Quran? Biasalah definisi Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan di malaikat Jibril, tulis dalam mazhaf, disampaikan secara mutawatir. Mutawatir itu maksudnya diriwayatkan secara ramai, kan. Tanpa sebarang kekeliruan, dan membacanya adalah ibadat, kan. Apa beza Al-Quran dengan kitab lain? Contohnya kitab Injil ataupun kitab Zabur ataupun kitab Taurat, kan. Betul, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyunya dalam bentuk makna dan lafaznya berbahasa Arab, dipindahkan dan disampaikan secara mutawatir. Yang berbezanya, dia terpelihara daripada sebarang penambahan atau pengurangan, kan. Dan ia merupakan satu mukjizat lah kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, so ada banyaklah ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi, kan. Contohnya kita ambil satu, Suratul Hud ayat 61, Dialah menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya, kan. Mana cakap memakmurkannya tu maknanya kamu kena mengusahakan, kan. Nak lepas usahakan tu, macam mana kita perlu ada element of trade, kan. Perlu berdagang, kan, jual beli dengan orang lain dan sebagainya. Okey, itu berkaitlah dengan ekonomi. Okey. Yang kedua adalah sunnah, kan. Biasa kita sebut hadis lah, kan, ataupun sunnah. Okay, sunnah ini adalah perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi SAW selain dari Al-Quran. Okay. So, sunnah ini dia terbahagi kepada tiga, kan. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah taqririyah. Sunnah qauliyah itu ialah qaul, qala, kan, kata-kata, kan. So, ia adalah kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam pelbagai keadaan dan tujuan. Okey. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Fi'liyah itu adalah perbuatan fi'il, kan. Perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Okey. Contohnya tidur atau makan, ataupun perbuatan yang khusus untuk baginda Nabi SAW sahaja, kan. Contohnya puasa berterusan. Okey. Sunnah yang ketiga adalah sunnah taqririyah. Okey. Sunnah taqririyah ini adalah pengakuan Rasulullah SAW terhadap apa yang diucap atau apa yang dibuat oleh para sahabat. Okey. Dia boleh jadi dalam keadaan mendiamkan diri dan tidak membantah, kan. Itu dikira sebagai pengakuan, kan. Contoh yang paling terkenal mungkin tentang bagaimana sahabat Nabi SAW membawa dhab, kan, ataupun kita panggil apa, biawak padang pasir, kan, untuk bawa kepada Nabi SAW. Tapi Nabi tak makan. Tapi at the same time Nabi tak cakap benda tu haram, kan. Okey, maknanya okey lah. Okey. So, contoh hadis yang berkaitan dengan ekonomi ni pun ada banyak lah, kan. Sebab Nabi SAW itu juga seorang peniaga, kan. Contohnya daripada daripada Amr bin Ash, sebaik-baik harta ialah harta yang berada pada tangan orang-orang yang soleh, kan, riwayat Ahmad. Maknanya orang yang soleh, maknanya tak salah untuk orang yang soleh itu berharta, kan. Dengan hadis ni maknanya lebih baik untuk orang yang soleh itu berharta, kan. Sebab bila mana orang yang soleh itu berharta, dia akan sedar bahawa harta itu bukan milik dia, kan. So, dia akan lebih banyak menggerakkan aktiviti ekonomi, tak kisah melalui sedekah dan sebagainya. Okey. Dalam hadis yang lain, ada daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah SAW bahawa dia ditipu orang dalam berjual beli. Maka sabda baginda, apabila engkau berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan, kan. Dan dalam kita tengok konteks Arab jahiliyah, kan, penipuan dalam elemen jual beli itu sangat inilah, memang sangat kerap berlaku, kan. Jadi untuk usaha untuk menghentikan penipuan itu tidak mudah sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks ketika itulah. Okey.
Sumber yang ketiga adalah ijma'. Okey, ijma' ini daripada segi bahasa adalah keazaman dan persepakatan. Okey, dari segi istilah ia adalah persepakatan para mujtahid dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa tertentu mengenai suatu hukum syarak selepas kewafatan baginda SAW. Okey. So, bahasa mudah dia adalah semua bersetuju. Okey. So, dia terbahagi kepada dua, ijma' qauli, ijma' sukuti. Ijma' qauli ini para ahli ijtihad atau mujtahid mengeluarkan pendapatnya sama ada dari segi lisan atau tulisan atas pendapat mujtahid yang lain yang semasa dengannya, kan? Maknanya semua ulama ketika itu bersepakat pada waktu yang samalah bersepakat tentang suatu perkara. Okey. Pasal boleh juga ada ahli ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu maknanya ada orang yang mujtahid itu mendiamkan diri dan mengeluarkan pendapat tentang suatu perkara, kan? Dalam konteks ini maknanya dia tak bersetuju ataupun dia half bersetuju, kan? Tapi dia tidak totally tidak bersetuju. Macam itulah. Maknanya daripada satu segi konteks lagi, ijma' qauli itu lebih kuatlah berbanding ijma' sukuti. Okey, seterusnya adalah qiyas. Okey, qiyas ini dari segi bahasa dia adalah menyamakan perbandingan antara dua perkara atau mengukur sesuatu. Okey, dari segi istilah dia adalah menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dengan suatu perkara yang telah diketahui hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan berdasarkan ada ciri-ciri persamaan illah antara kedua-duanya, kan? Contohnya dadah, kan? Dalam Al-Quran ada tak disebut pasal dadah? Ada, kan? Tetapi dia bukanlah perkataan dadah itu, kan? Maknanya pasal lain lah, kan? Tapi pengharaman mengenai dadah itu tidak ada dalam Al-Quran. Cumanya ulama mengkiaskan pengharaman dadah itu dengan alkohol contohnya, sebab alkohol itu memabukkan, kan? Arak lah, arak itu memabukkan, membuatkan orang hilang kewarasan dan sebagainya, sama seperti apa yang berlaku pada dadah, kan? Dan dadah itu juga mendatangkan mudarat kepada manusia, kan? So ada ayat Al-Quran yang mengatakan jangan mencampakkan diri kamu dalam kebiasaan, kan? Jadi dikiaskan isu pengharaman dadah itu dengan alkohol, kan? Sama juga contohnya rokok contohnya, kan? Di dalam Al-Quran tidak ada dalil secara literal yang mengatakan rokok itu haram, kan? Tetapi disebabkan rokok itu boleh mendatangkan kemudaratan kepada manusia, maka dikiaskanlah tentang pengharaman rokok. Okey. Sumber seterusnya adalah ijtihad, kan? So ijtihad ini bahasa mudahnya orang-orang ulama ataupun pakar-pakar yang menggunakan segala kemahiran yang dia ada. Dia menggunakan kemampuan dan kemahiran dia daripada ilmu pengetahuan dan kecerdasan akal dia, fikir betul-betul untuk dapatkan, untuk keluarkan sesuatu hukum. Itu bahasa mudah dia lah, kan? Okey, contohnya contoh ijtihad yang banyaklah ijtihad yang berlaku dalam zaman sekarang ni, kan? Contohnya mungkin tentang pelaburan saham, kan? Pelaburan saham tu tiada zaman Nabi dulu, kan? Tetapi bagaimana kita bagaimana kita haruskan pelaburan saham itu berdasarkan ijtihad ulama. Ijtihad ulama tengok tiada isu mungkin isu gharar dan maisir boleh dikawal, kan? Lepas tu kepentingan untuk umat Islam melabur turut sama terlibat dalam pelaburan dan sebagainya, mengembangkan ekonomi umat Islam. Jadi diharuskan pelaburan saham. Okey. Okey, ada sumber-sumber lain dalam ni, contohnya istihsan. Okey, so ihsan itu berpegang pada dalil yang lebih kuat dalam sesuatu masalah hukum, kan? Contoh yang lain, masalih mursalah, sesuatu kebaikan atas kepentingan orang ramai tetapi tidak jelas hukum asalnya, kan? Nampak perkara itu macam baik untuk orang ramai tapi hukum asalnya tak ada. Okey, tapi macam okeylah, macam itulah. Seterusnya saddu zara'i. Saddu zara'i itu membawa menutup pintu. Maknanya menutup pintu atau jalan yang membawa kepada kerosakan atau dosa. Maknanya kita tahu perkara itu boleh mendatangkan kemudaratan, kita halang dulu. Okey. Sumber yang lain al-uruf ataupun al-adat. Adat lah, adat resam, kan? Ini yang tidak, asalkan dia tidak bercanggah dengan ajaran Islam, dia adalah diterima, kan?
Dan seterusnya al-istishab. Okay, istishab ini berpegang kepada hukum asal sehingga terdapat suatu dalil yang dapat mengubahnya. Okey. Kesimpulannya, Islam sebagai cara hidup memberi ruang dalam berijtihad. Maknanya kita pun boleh berfikirlah kan, untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat semasa. Tetapi konteks ijtihad kita itu atau konteks pemikiran kita itu mestilah tidak lari dari metodologi yang telah diterima pakai oleh ulama-ulama Islam sebelum ini. Okey. So setakat itu saja untuk topik ini. InsyaAllah kita sambung topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.